Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yumna Mazmazira binti Ahmad, nombor metrik 2898863. Tajuk yang kami akan bentangkan ialah 99 Asma'ul Husna, satu pengenalan. Asma'ul Husna adalah salah satu daripada 99 nama-nama Allah SWT yang wajib diketahui oleh umat Islam. Dari segi bahasa, nama-nama Allah SWT merupakan satu ungkapan dan keagungan dan kebesaran Allah sebagai pencipta dan pemilik alam semesta dan seisinya. Seseorang Muslim tidak boleh menyerupai nama-nama Allah SWT. Sebagai contoh Ar-Rahman, seseorang Muslim hanya boleh menggunakan Rahman atau Abdul Rahman saja. Begitu juga nama-nama Allah SWT yang lain. Seterusnya, fadilat Asma'ul Husna. Yang pertama, menurut ulama, setiap seseorang itu menghafal, menyebut dan mengamalkan 99 nama Allah akan diberikan rahmatnya. Yang kedua, sesiapa yang mengamalkan 99 nama Allah akan dimakbulkan doa seperti doa orang teraniaya, anak yang berbuat baik, kepada ibu bapa dan orang Islam yang tidak membutuhkan silaturahim. Terdapat 3 kaedah memahami Asma'ul Husna, iaitu menjadikan Asma'ul Husna sebagai rutin bacaan dan sentiasa mendalami makna Asma'ul Husna. Yang kedua, membaca dan mempelajari tafsir Al-Quran dan tentang Asma'ul Husna. Yang ketiga, membaca kitab-kitab tentang Asma'ul Husna dan sentiasa merujuk kepada para ulama. Terdapat dalil Al-Quran dan hadis, iaitu surah Isra ayat 110. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana kamu seru. Dia mempunyai Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Seterusnya, surah Al-A'raf 180. Hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Seterusnya surah Toha ayat 8. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Yang terakhir, hadis sesuai dengan sabda Rasulullah, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, menjaganya, maka ia akan masuk syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazatul Syazwani binti Razali, nombor kad menteri 289955. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang pembahagian Tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah dengan beribadah dan menunaikan keperluan kepadanya semata-mata. Wujudnya ibadah manusia adalah tujuan kepada Allah yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, sama ada manusia, jin, haiwan, tumbuhan dan segalanya. Semuanya difardukan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Pembahagian tauhid ini terbahagi kepada 3, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wal sifat. Tauhid rububiyah bermaksud berpegang dengan teguh bahawa Allah adalah Rabb bagi segala sesuatu dan tiada ada Rabb selainnya. Kalimah Rabb dari segi bahasa memberi erti pemilik dan pengurus rububiyah Allah ke atas makhluknya. Tauhid rububiyah merupakan pengakuan bahawa Allah sahajalah yang mencipta, memilih, menghidup, memati, memberi manfaat, memberi penuh kuasa terhadap mereka. Daripada pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahawa Tauhid Rububiyah ini adalah yang berhubung dengan perbuatan Tuhan. Seterusnya ialah Tauhid Uluhiyah. Pengertiannya ialah berpegang dengan jazam bahawa Allah adalah Tuhan yang sebenar, tiada Tuhan selainnya, dan Dialah Tuhan mesti diesakan dalam beribadat. Tauhid Uluhiyah ini berasaskan ikhlas pada lahir dan batin. Dalam erti kata lain, segala kegiatan ibadat tidak dikerjakan selain daripada Allah. Kerana itu, orang yang beriman kepada Allah, ia beribadat hanya kepada Allah. Berdasarkan tauhid bahagian inilah diciptakan sekalian alam.
Pengertian tauhid asma wal sifat ialah berpegang dengan jazam bahawa Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, suci bersih daripada segala sifat kekurangan. Sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifat makhluk. Dalam erti kata lain, kita menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran bagi zatnya. Daripada pengertian ini, jelaslah bahawa tauhid asma wa sifat ini berdasarkan kepada 3 asas. Siapa yang menyeleweng daripada asas ini sudah tentu ia tidak mentauhidkan Allah di segi asma dan sifat-sifat. Ketiga-tiga asas itu adalah: yang pertama ialah menyucikan sifat-sifat Allah daripada menyerupai sifat-sifat makhluk. Ini bermaksud mentauhidkan Allah dari segi sifat, menuntut daripada Muslim supaya menafikan Allah daripada beristeri, ada yang setanding dengannya, ada yang boleh memberi syafaat tanpa keizinannya, dan juga menuntut daripada Muslim supaya menyucikan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan seperti tidur, lemah, penat, mengantuk dan sebagainya. Asas yang kedua ialah beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan hadis syarif tanpa mengurang, mengubah dan mentakdirkannya. Asas ini menuntut daripada Muslim supaya merasai cukup dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sekadar mana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, kerana nama-nama dan sifat-sifat itu sabitnya daripada Allah dan Rasulnya, bukan melalui pemikiran manusia. Asas yang ketiga ialah menutup keinginan untuk mengetahui bagaimana bentuk, keadaan dan terbentuknya sifat-sifat Allah secara terperinci. Asas yang ketiga menuntut manusia yang mukallaf untuk meyakini sifat-sifat dan nama-nama yang ditegaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tanpa bertanya tentang kafiyahnya, iaitu bentuknya. Tambahan pula, akal manusia tidak dapat menembusi rahsia-rahsia sifat Allah yang nyata, tidak sama dengan sifat manusia untuk dibandingkan dengannya. Berdasarkan perbincangan berkenaan pembahagian tauhid, secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa setiap Muslim tidak boleh menyamakan zat atau sifat Allah dengan zat atau sifat makhluk lain selain dia, dan tidak boleh mengubah atau mengubah lafaznya dengan menambah atau mengurangkan atau menukar kalimah nama dan sifat Allah, atau memberi makna baru dengan maksud asal bagi maksud yang salah. Tidak dapat menafikan ketuhanan Tuhan yang Maha Esa adalah zat Tuhan yang Maha Esa. Untuk menafikan kewujudannya, kita tidak boleh mencari untuk mengetahui sifat Tuhan, simulasi dan gambaran tentang sifat dan bentuk Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang kepentingan penghayatan akidah melalui nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam pengukuhan institusi keluarga. Okey, bagi pengenalan keluarga adalah satu unit asas sebuah komuniti yang sangat penting dan merupakan aspek penting dalam proses pembentukan masyarakat dan negara. Sebuah komuniti yang aman dan harmoni lahir daripada adanya sebuah keluarga yang bahagia. Bagi penyataan masalah yang dihadapi ialah wujudnya fenomena keruntuhan akhlak remaja Muslim di Malaysia. Kekuatan iman serta jati diri remaja Muslim semakin luntur pada masa sekarang kerana terlibat banyak dalam aktiviti yang tidak memoral seperti pengangguran, maksiat, jenayah lepak dan lain-lain lagi. Dan juga kelemahan ibu bapa dalam mendidik anak-anak menerusi nilai-nilai agama keislaman berpunca daripada kurangnya penekanan dan akidah dalam diri ibu bapa itu sendiri. Dalam konteks tanggungjawab bagi suami dan isteri, tanggungjawab suami adalah menyediakan keperluan asas hidup seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian bagi setiap ahli keluarga. Dan yang kedua, seorang suami perlu bertanggungjawab sebagai seorang ayah dalam memberi pendidikan akademik yang penting dalam perkembangan minda dan emosi anak-anak. Bagi tanggungjawab isteri pula adalah memastikan kelancaran dan dalam sistem rumah tangga itu dengan perasaan kasih sayang dan hormat menghormati, dan juga isteri juga perlu mendidik sahsiah anak-anak. Bagi persoalan kajian pula, persoalan kajian ada 3, iaitu apakah kepentingan penghayatan akidah dalam institusi keluarga, dan juga bagaimanakah penghayatan pengukuhan akidah melalui nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga, apakah kesan penghayatan nama-nama Allah dalam institusi keluarga. Bagi objektif kajian pula, yang pertama ialah mengenal pasti kepentingan penghayatan akidah dalam pengukuhan institusi keluarga, mengenal pasti penghayatan pengukuhan akidah melalui nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menganalisis kesan penghayatan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam institusi keluarga. Bagi kepentingan penghayatan akidah dalam pengukuhan institusi keluarga ada 4. Yang pertama, melahirkan keluarga Islam yang aman dan harmoni. Yang kedua, akidah yang sahih dapat memberi kesan yang positif terhadap kehidupan keluarga dan juga memberi keterangan dalam kehidupan seharian. Penghayatan akidah dalam keluarga juga dapat melahirkan anak yang soleh dan solehah, dan juga dapat mengelakkan daripada berlakunya sebarang amalan yang terpesong daripada
agama yang daripada berlaku dalam keluarga itu sendiri. Bagi penghayatan pengukuhan akidah melalui nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama ia dapat mengukuhkan keimanan diri kita kepadanya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga insan yang dekat dengan Tuhannya, yang rajin melaksanakan banyak amal ibadat dalam sepanjang hidup beliau, dan juga mengikuti sifat-sifat tersebut kerana dapat melahirkan lebih ramai umat Islam yang berakhlak mulia dan dapat mengawal diri daripada melakukan sebagian perbuatan yang maksiat dan menjurus kepada dosa besar. Bagi kesan penghayatan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam institusi keluarga, yang pertama iaitu rezeki, iaitu nama Allah yang pertama Al-Razak, iaitu kesannya dapat sebuah keluarga yang dapat memahami dengan jelas berkenaan nama-nama Allah tersebut akan sentiasa mensyukuri apa jua rezeki yang diberikan kepada mereka. Yang kedua iaitu zuriat. Pengajaran yang dapat diambil daripada nama Allah iaitu Al-Khaliq, ialah bagi orang yang menghayatinya, ia akan mengambil iktibar akan kejadian dirinya dengan teliti sehingga terdetik di hatinya akan tanda-tanda kebijaksanaan Allah pada setiap ciptaannya. Assalamualaikum, saya Syakila binti Jasmi, nombor matrik 289821. Ingin membentangkan bahagian isu-isu semasa penggunaan kalimah Allah. Selepas memutuskan pada 1986 bahawa orang bukan Islam tidak memboleh memanggil Tuhan sebagai Allah, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengubah putusan itu sebagai kesilapan. Sebagai umat Islam dalam negara ini, ramai yang kecewa dengan putusan Mahkamah Tinggi membenarkan orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah di khalayak ramai. Hakim Nurbi Arifin telah membenarkan Jill Allen mengambil tindakan undang-undang terhadap kes ini. Menurut Esko Pemuda UMNO, Mustafa Shah Abdul Hamid, Pentadbiran Perikatan Nasional PN majoritinya terdiri daripada orang Islam. Oleh itu, Malaysia harus segera merayu kepada mahkamah berhubung dengan isu ini. Datuk Taqiyuddin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, digesa mengambil tindakan segera dalam hal ini. Kerajaan Majoriti Melayu mempunyai kewajipan untuk melindungi teks suci umat Islam. Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan, menyatakan isu menggunakan kalimah Allah mencederakan sensitiviti umat Islam dan menunjukkan dua perkara. Pertama, Pentadbiran Perikatan Nasional komited dengan tegas untuk tidak campur tangan dalam prosiding kehakiman. Kedua, pentingnya bahawa undang-undang kita mengambil kira budaya dan tradisi tempatan uruf dan perlu ada pengendalian yang bernas dan menyeluruh terhadap isu sensitiviti umat Islam. Isham Jalil, Ketua Penerangan Barisan Nasional BN Selangor, menentang keputusan Mahkamah Tinggi baru-baru ini yang membenarkan agama lain menggunakan kalimah Allah. Menurut Isham, maksud Allah itu satu dalam Islam dan ayat Qul Huwallah dalam surah Al-Ikhlas ialah katakanlah Tuhan itu satu. Pada pendapat Isham, istilah Allah tidak boleh digunakan dengan cara ini. Jika ia digunakan oleh agama lain, umat Islam akan berasa jengkel. Dasar awam dalam Islam ialah orang murtad boleh dihukum bunuh. Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim, semua organisasi digesa untuk mengekalkan keterangan mereka dan mematuhi keputusan Mahkamah Tinggi mengenai penggunaan nama Allah bagi mengelakkan daripada menyebabnya sebarang gangguan yang mungkin menjejaskan keteraman negara. Walaupun perhakiman telah pun dibuat oleh Mahkamah Tinggi, mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan itu berhak merayu kepada Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Persekutuan. Isu seterusnya, anak tak sah setara berpotensi membolehkan bin binti dengan mana-mana 99 nama Allah yang lain. Orang Islam yang belum berkahwin atau anak yang tak sah taraf tidak boleh menjadi bin atau binti atas nama bapaknya di Istana Kehakiman. Menurut Perhakiman, majoriti 4 hingga 3 Mahkamah Persekutuan 99 nama Allah serta nama Abdullah mungkin digunakan oleh anak-anak orang Islam yang dilahirkan luar upacara Islam. Prosedur ini diadakan untuk mengelakkan anak-anak mengalahkan diri sendiri atas kesilapan ibu bapa sekiranya mereka hanya dibenarkan bergelar Abdullah. Tetapi, jika ingin menggunakan nama Allah, nama tersebut perlu didahulukan dengan Abdul, yang bermaksud hamba. Tidak boleh semata-mata menggunakan 99 nama Allah tersebut. Contohnya, Rahman. Dia semestinya menetap nama sebagai Abdul Rahman.
Assalamualaikum, saya Nur Syazana binti Muhammad Noor, nombor matriks 289953. Saya akan menerangkan tentang fakta-fakta berkenaan dengan nama-nama Allah dan terdapat 3 fakta utama yang saya akan huraikan pada hari ini. Pertama, kebesaran dan kebaikan yang terkandung dalam Asmaul Husna. Seterusnya, kesan Asmaul Husna kepada diri. Dan akhir sekali, komunikasi Asmaul Husna antara Allah dan hamba. Kebesaran dan kebaikan yang terkandung dalam Asmaul Husna adalah membantu manusia mengenali Allah. Kesemua nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ini memberikan kebaikan kepada manusia di mana menunjuk kebesaran kesemua nama-namanya yang mempunyai maksud berbeza. Yang kedua, memahami dan menghayati kebesaran nama Allah. Dengan memahami dan menghayati setiap nama-nama Allah akan membuatkan kita lebih beriman kepada Maha Pencipta. Sejajar dengan matlamat utama kita dicipta di dunia adalah untuk mengabdikan diri dan mengagungkan Allah. Akhir sekali, mempelajari dan memahami Asmaul Husna sangat dituntut. Oleh itu, kenapa mempelajari dan memahami Asmaul Husna sangat dituntut? Ini adalah kerana Asmaul Husna bukan sahaja sebagai saranan kepada umat manusia, tetapi ia juga mengandungi banyak manfaat dan syafaat bagi umat manusia. Fakta yang kedua ialah kesan Asmaul Husna kepada diri. Kesan Asmaul Husna kepada diri dapat membentukkan akhlak yang baik terhadap seseorang individu. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang mempunyai kehebatan dan kemuliaan. Dengan menghayati setiap nama-nama Allah, pasti menambahkan lagi keimanan seseorang itu serta lebih bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Kesan seterusnya, membentuk individu dari semua segi aspek kerohanian dan fizikal. Manusia perlu mendidik dan dididik untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala supaya mempunyai keyakinan dan keikhlasan dalam diri untuk merasai kebesaran serta kekuasaan Allah sepanjang menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Selain itu, penghayatan Asmaul Husna dapat membantu manusia mewujudkan orientasi diri. Umat manusia yang beriman pasti akan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panduan hidup mereka. Hasilnya, mereka akan dapat menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini dengan adil dan saksama tanpa mengira agama, kaum maupun adat. Akhir sekali, ia mampu membetulkan pemikiran manusia agar berharap hanya pada Yang Maha Esa. Kita sebagai hamba haruslah sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kepada manusia maupun makhluk halus. Seperti surah Al-Fatihah ayat kelima yang memberi maksud, Engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami mohon pertolongan. Dari ayat ini sudah terang lagi bersuluh. Kita hanya perlu berharap dan meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Fakta terakhir ialah komunikasi Asmaul Husna antara Allah dan hamba. Pertama, cara manusia berkomunikasi dengan Allah ialah berzikir menyebut nama Allah. Berzikir ialah perkara yang mudah bagi manusia untuk melakukannya. Akan tetapi, manusia kini sibuk dan lalai dengan perkara duniawi. Dengan menyebut nama Allah, ia akan meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita. Seterusnya, cara Allah berkomunikasi dengan hamba-Nya ialah memberi ujian bertujuan untuk menguji keimanan seseorang tersebut. Haruslah kita tahu bahawa Allah menguji hamba-Nya mengikut kemampuan individu masing-masing. Kita perlu bersyukur kerana Allah memberikan ujian menunjukkan Allah dekat dengan kita dan kita perlu berhati-hati apabila kita senang dan tidak diuji. Ia memberi maksud Allah sedang menjauh dari kita. Berikut adalah nama-nama Allah. Sekian daripada saya membentangkan tentang fakta-fakta berkenaan dengan nama-nama Allah. Allah, Salat, Baitullah dan Kaabah dimasukkan dalam resolusi Kabinet bertarikh 16 Mei 1986 untuk digunakan oleh Katolik Harris. Malaysia sepatutnya membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang telah dikeluarkan supaya ia selaras dengan status Islam sebagai agama persekutuan. Pilihan itu sangat terikat dengan sensitiviti umat Islam di negara kita. Kita hendaklah sentiasa mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna kerana sesiapa yang mengamalkan Asmaul Husna ini akan mendapat rahmatnya. Kita boleh mempelajari dari kitab-kitab seperti Al-Quran dan hadis tentang kelebihan Asmaul Husna. Hal ini kerana kita dapat mengetahui lebih mendalam tentang fadilat Asmaul Husna agar kita mempunyai pengetahuan dan dapat mempertahankan nama-nama Allah SWT sekiranya dipergunakan oleh pihak-pihak tidak dipertanggungjawabkan. Asmaul Husna tidak boleh dipisahkan dengan kehidupan harian dan bukan sekadar kalimat yang hanya disebut
tetapi untuk difahami, dipelajari dan mengamalkan bagi membentuk rasa cinta dan sentiasa dekat kepada Maha Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Muhammad Aiman Al-Hafiz bin Yahya, bernombor matrik 289786. Hari ini saya akan membincangkan tentang cadangan bagi pihak individu. Kita sebagai umat Islam yang sejati perlulah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mengingatinya seperti berzikir. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila seseorang itu memperbanyakkan lisannya dengan menyebut nama-nama Allah, seseorang tersebut akan mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala juga sangat menyukai seseorang hamba yang selalu mengingatinya. Hal tersebut wajar kerana seseorang hamba itu telah menunjukkan rasa kesyukuran kepada Allah dengan membasahi lidahnya dengan zikir tanpa mengatakan hal-hal yang kotor dan keji. Zikir juga dapat mencegah daripada melakukan perbuatan kemungkaran seperti menipu, mengumpat dan memfitnah. Secara tidak langsung, ia telah menambahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita semakin banyak berzikir. Berzikir juga mampu membersihkan hati manusia yang kotor. Hati yang dikawal oleh zikir ini dapat dipenuhi dengan kasih dan sayang Allah, serta menjadikan pemiliknya mendapat nikmat yang tidak dapat dibeli walaupun dengan kekayaan yang ada di dunia ini. Orang yang suka menyebut nama-nama Allah ini akan disukai dan dikelilingi oleh para malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan ganjaran yang begitu besar kepada hamba-hambanya yang selalu berzikir. Selain itu, bagi pihak sekolah pula, sistem persekolahan merupakan institusi pendidikan yang kedua kepada pelajar selepas dididik oleh keluarga di rumah. Di sekolah, para pelajar dapat memantapkan akidah melalui pembelajaran secara formal di dalam kelas. Terdapat beberapa subjek yang berkaitan dengan nama-nama Allah seperti pendidikan Islam, bahasa Arab dan syariah dan lain-lain lagi. Melalui subjek-subjek tersebut, para pelajar dapat memperolehi ilmu dan mengetahui tentang nama-nama Allah dengan lebih mendalam. Sebagai contoh, subjek pendidikan Islam ini telah menjadi salah satu mata pelajaran teras di sekolah rendah dan sekolah menengah. Ianya merupakan mata pelajaran yang wajib diambil oleh semua pelajar beragama Islam. Para pelajar juga perlu menduduki peperiksaan bagi melihat prestasi dan kefahaman mereka selama belajar di sekolah. Namun begitu, terdapat segelintir pelajar yang memandang enteng terhadap subjek tersebut sehingga akan menyebabkan mereka belajar dengan tidak bersungguh-sungguh. Pihak sekolah seharusnya mengambil tahu tentang perkara ini dengan serius supaya mereka tidak leka dan bermain sehingga menyebabkan mereka tidak fokus di dalam kelas. Dengan adanya ilmu berteraskan agama Islam ini, mereka tidak akan melakukan kegiatan atau gejala negatif seperti buli, ponting, sekolah, mencuri, hisap rokok dan sebagainya. Kesannya, para pelajar akan menjadi lebih berdisiplin dan bertanggungjawab kepada apabila mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam dengan sebaiknya. Cadangan bagi pihak kerajaan pula. Pihak kerajaan boleh mengadakan program-program yang berkaitan dengan dakwah kepada masyarakat supaya mereka lebih mengetahui tentang kelebihan nama-nama Allah. Program dakwah tersebut boleh dilaksanakan dengan pelbagai kaedah antaranya media massa, televisyen dan radio. Pihak kerajaan boleh menerbitkan rancangan yang berunsurkan motivasi yang bermanfaat kepada pemantapan nilai-nilai akidah dalam masyarakat. Mereka juga dapat mendalami ilmu-ilmu agama dan mempraktikkan amalan tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Kesimpulannya, setiap nama-nama Allah ini mempunyai makna dan kelebihan yang tersendiri. Al-Asma'ul Husna tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan seharian kita. Ia bukan sekadar kalimat yang digunakan untuk berdoa semata-mata, namun hendaklah difahami, dihayati dan diamalkan bagi membentuk peribadi
yang sentiasa dekat dengan Maha Pencipta. Jadi sebagai seorang Muslim, kita sewajarnya mengetahui tentang fadilat zikir Asma'ul Husna supaya mengamalkannya dalam kehidupan seharian kita. Sekian, terima kasih.